Okay, the sum to infinity of geometric progression. Okay, when the value of the n increase, okay, and then get closer to infinity, maksudnya nilai tu tidak terhingga. Sebab kita tahu sekuen kita kadang-kadang tak tahu sampai mana. So kita boleh cakap dia adalah menuju kepada infinity. Tetapi as sum of the infinity ni, penggunaan dia adalah lebih kepada R yang kurang daripada 1. Okay. So so R yang di antara so R yang di antara negatif 1 R more than equal to negatif 1 less than equal to 1. So ini R dia. Okay, dia kata the value of R the value of R power of n will decrease and get closer to 0. Maksudnya dari dia akan menghampiri kosong. Dia akan menghampiri kosong. So R kita so maksudnya nilai R tu yang kecil lah. So whereas the value of the Sn will get closer to A over 1 tolak R, di mana Sn kita menghampiri Sn adalah menghampiri A tolak A over 1 tolak R. So formula dia tu lah. So formula for sum of infinity geometric progression adalah sum of infinity equal to A over 1 tolak R. Okay, so kita akan tengok di sini contoh macam mana kita nak kira sum of infinity. Sum of infinity ni dia nilai tu tidak terhingga. Okay, kalau you tambah contoh saya tunjuk sini Okay, kita tengok sini Ni contoh yang case untuk sum of infinity. Okay, kita buktikan So kalaulah katakan square kalau kita tengok ni satu square sama sisi satu square ni di mana di dalam square ni kita potong dia, mula potong half, dia akan dapat dua rectangle yang ni atas besar ni, so yang kecil yang bawah satu. Daripada rectangle yang satu lagi ni kita potong lagi dia, dapat separuh, jadi sama saiz pula kan. Ini yang ni sama saiz, jadi square, kita jadi rectangular dah. Tapi kita potong lagi separuh dalam square, square tadi akan jadi rectangle balik, atas pun rectangle juga. Kita potong half lagi dalam rectangle, jadi square, sebelah pun square. Potong half of the square dalam yang ni pula jadi rectangle, atas pun rectangle. So itulah berulang. Kalau kita tengok balik ni, mula-mula kita akan dapat 0.5. Okay, so 0.5, separuh dia 0.2. Separuh adalah daripada 0.25, 0.125 sini, 0.125 sini, 0.0625 1/6. So seterusnya bila saya drag ni, okay, nampak tak? Bila sampai term yang ke-25, itu segi 4 tu 25, 0.0029 apa. Okay, maksud nombor tu makin membesar. So bila saya tambahkan dia ni sampai 25 pun dia jadi 0.999970197678. Okay, saya teruskan lagi. Saya drag lagi 26 sampai 51. So bila saya tambah antara 1 sampai 51, hasil dia adalah 1. 1 tu maksudnya 1 ni lah, 1 square. Itu baru maksud dia 1. So bila dia tak boleh lah, maksudnya menghasilkan, maksudnya dia mudah menghasilkan. Kalau you buat lagi, okay, you buat lagi lebih daripada 51, tetap jumlah dia adalah 1 lah.
Dia tak boleh P dah, jadi 2. Mana boleh jadi 2 kan? Okay. So itu yang dikatakan sum of infinity. Kalau you tengok kat sini, dia makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Ini boleh diteruskan lagi ya. Sampai berapa pun tak kisah. Tapi dia dah menghampiri sampai kita tak nampak dah. Square, rectangle semua tak nampak dah, kecil sangat. So kita kesimpulkan, hasil tambah ke semua tu adalah membentuk satu. Satu empat segi tadi. So itu yang dikatakan sum of infinity. Kes lain juga adalah berkenaan dengan pendulum. Kalau you tengok pendulum tu, pendulum tahu pendulum ni macam ni. Bola yang terhayut, yang macam belajar fizik kan. Yang bergerak kan. So bola ni bergerak sana, dia makin slow dia ikut kemat itu. Dia bukan stop lah. Kalau ikut tu dia makin slow, walaupun dia bergerak, okay, kita tak kata dia stop. Dia masih bergerak lagi. Dia masih bergerak lagi. Dia ada dalam pergerakan lagi. So pergerakan yang kecil saja. So yang itu pun kita akan hasil tambah pergerakan tu pun, jarak dia tu kita panggil sum of infinity juga. Okay, senang cerita, bila geometrik dan arc yang kecil kurang daripada 1, okay, arc yang kurang lebih daripada negatif 1, kurang daripada 1, dia adalah sum of infinity bila hasil tambah dia yang terhingga. So macam mana kita nak kira untuk kes ini? Kalau kita tengok ni, arc dia adalah 32 bahagi dengan 64. So 32 bahagi 64. So 1/2. So 1/2 di dalam range inilah, dalam range ni. So sum of infinity equal to A adalah 64 bahagi dengan 1 tolak 1/2. Okay. Alright, 3 lah. Kalau saya 3 dulu. 1 tolak 1/2. So 1/2. So equal 64 bahagi answer. So dapatlah 128 jawapan dia. So itu cara kalkulator tekan kita nak kurangkan balancing state. Kita ambil yang tambah tolak dulu. Okay, the sum of infinity of geometric progression is 49 and the common ratio is 5/7. Find the first term. So S infinity dia dah bagi dah, iaitu 49. Nak cari first term. Common ratio adalah 5/7. So 49 equal to A over 1 tolak 5/7. So 49 equal to A over 2/7. Okay. So ini A. Okay, so 49 darab 2/7 equal to A equal to 14. Okay, senang je Jangan terbalik pula sini. 7/2 pula. Tak boleh. Sebab dia bahagi jadi darab satu ni Kita tak, dia terbalik. Okay. Tapi kalau dia darab tepi A darab 27, dia terbaliklah 7/2. Okay, be careful Express the repeating 0.787878. Okay. So yang ni, kalau kita belajar cert hari tu, kita boleh buat ini kita panggil rational number. Kita nak tukar simplest form of the fraction ni rational number lah maksud dia. Kita nak cari rational number. Maksudnya decimal yang boleh ditukarkan dalam bentuk fraction. Okay. So cos macam mana start dia dia buat macam ni cos 0.07878 adalah hasil daripada 0.078 0.078
tambah 0.00078. Okey, senang kita tengok ni, kita potong kat sini. Dekat mana repeating dia? Kat sini. So itu repeating dia. Sebab 78 kan. So tambah lagi. Tambah 0.000. Tengok sini. 0.003 kan. 78 ni kosong lagi. 0078. Okey, yang ni permulaan 0.078. Lepas tu kita nak ambil ini pula 78 ni. So 3 depan ni kena kosong lah. 3 depan ni kena kosong. So dapat tu 3 ni kosong. So masukkan 78. So untuk seterusnya 3 yang kosong awal tadi dan 78 ni 5 dah jadi. 3 dengan 2 5. So 5 kosong. 1 2 1 2 3 4 5. Baru masuk 78. So tambah and so on lah seterusnya. Kalau you tengok pattern ni dia macam sequence. Terus kita check. R1 0.00078 bahagi dengan 0.078. Okey, bagi 0.00078 bahagi 0.078. Okey. Dia adalah 0.01. Try kira R2 tu pula. R2 dia mesti samalah. 0.00078 bahagi dengan 0.00078. 0.00078 bagi 0.0 lebih. Nampak? Sama Sama. Okey, 0.01. So kat sini kita akan buat macam mana? Sebab kita tahu ini tambah Bila tambah dia adalah hasil tambah, sum. So sum of infinity, sebab R kita dalam range kurang daripada negatif 1, besar daripada negatif 1, kurang daripada 1. So dalam range. So A kita adalah 0.078 bahagi dengan 1 tolak 0.01. So equal to 1 tolak 0.01. Okay, so dapat 0.99. 0.078 bagi dengan 0.99. Okay, so sekarang undur ni je. 1 2 3. 1 2 3. So akan dapat 78 over 990. Boleh kecilkan lagi kan? Kita ambil fraction 78 over 990. Ambil fraction so kita akan dapat last kali adalah 13 over 165. So itu macam mana kita nak tukar ke dalam bentuk fraction. Okay, nombor 4 The sum of the first fourth term of geometric progression is 65. Fourth term, sum of the first S4 lah. S4 equal to 65. Okay, if the term exceed of the first term, if
Okey, saya tertinggal di sini. Bukan the ke? The. Bukan the sini. The. Sorry. The ada. Tak kurang. The. Third term. T3. Okay. If the third term exceed the first term by 10. Okay, kalau you tengok kat sini, exceed ni lebih. Oh. Exceed ni adalah lebih. Tapi lebih tu bukannya kita akan buat macam ni. Itu bukan kita akan tulis. Kita akan tulis T3 lebih daripada first term. Tak boleh. Sebab apa? Ada 10 pula tu, by 10. So bila ada by 10 ni, by ni ada by, exceed dengan by tu, dia adalah tolak, hasil tolak. Hasil tolak So maksudnya di sini term 3 tolak term 1 sama juga dengan 10. Itu maksud dia. Okay, find the possible value of the first term and common ratio of the geometric progression. Okay. Okay, try kita masuk formula. Kalau S4 okay, kalau S4 A tak tahu. Okay, bracket. Okay, sekarang R kita tak tahu. R kita tak tahu. Macam mana kita R kita tak tahu? Macam mana kita nak buat R yang tak tahu ni? So bila R tak tahu, kita ambil je mana-mana kita nak guna formula mana. Kita ambil lah R power of n R power of n. Ataupun satu tolak R power of n pun boleh. Tapi saya ambil R power of n R power of 4 lah. Tolak 1 over R tolak 1 sama dengan 65. Okay. So kalau T3 tolak T1, okay, kita dapat macam mana pula T3 tolak T1 sama dengan 10. T3 adalah formula A R n minus 1 2 minus A equal to 10. Okay. So kat sini kita boleh common ratio A R square tolak 1 equal to 10. Okay. Alright. So A equal to 10 over R square tolak 1. Okay. So sekarang saya substitute saya masukkan yang ni ke dalam tempat A tadi. Sebab kita nak eliminate dia lah. Sebab kita ada dua perkara, so kita kena buat simultaneous equation lah. Kita akan eliminate dia. So kita dapat 10 over R square tolak 1 bracket R power of 4 tolak 1 close bracket over R tolak 1 equal to 65. Apa yang kita nak buat di sini Okay. R power of 4 tolak 1 ni kita boleh buat juga. Kita boleh ringkaskan jadi R power of 2 tolak 1 square. Sorry kan. Bukan square sini
R power of 4 tolak 1 ni, kita boleh buat R square tolak 1 R square tambah 1. Macam tu. Okay, kita pakai konsep ni A square tolak B square equal to A tolak A tambah B A tolak B. Kita pakai konsep tu. Okay, so kat sini kita akan jadi 10 over R square tolak 1. Okay, darab bracket R square tolak 1 darab R square tambah 1 over R tolak 1 equal to 65. So kat sini boleh cancel lah ni. Ini boleh cancel. Darab bahagi kan. So dia akan jadi 10 times R square tambah 1 equal to 65 times R tolak 1. Okay, ini kita expand So jadi 10 R square tambah 10 equal to 65R tolak 65. So 10 R square tolak 65R tambah 10 tolak tambah 65 equal to kosong. Ini kuadratik 10R square tolak 65R tambah 75 equal to kosong. So R equal to, kita pakai formula lah, negatif 65 tambah tolak square root B square negatif 65 square tambah tolak 4 darab 10 darab 75 per 2A 2 darab 10. So yang ni formula je, sekadar masuk formula je. Lepas tu kita ambil ni, kita pakai kuadratik punya tu A 10 equal B negatif 65 to C 75. Okay, so kita akan dapat R equal to 3/2 ataupun R equal to 5. Dapat. Okay. So find the possible values. Okay, so R kita dapat dah. So kita sekarang nak kira A pula lah. So A untuk R 3/2 10 over 3/2 square tolak 1. So yang ni akan dapat, okay, so 3/2 kuasa 2 equal tolak 1 equal 10 bagi answer. So 8A. So untuk A yang R equal to 5 pula, 10 over R square 5 lah, 5 square tolak 1. So 5 square equal tolak 1 equal 10 bagi answer equal. So A di sini sama juga dengan 5/12. So dapat. Okay. So kat sinilah you kena ingat sikit lah formula ni. Konsep, bukan formula, ada konsep. Pakai konsep konsep. Sebab kalau kau tengok kat sini, ini R power of 4 1 power of 4 boleh. Okay, so power of 4 dia macam 2 kuasa 2 jugalah, boleh. Okay. Okay, so 4 yang last kali ini adalah problem solving. Okay, a simple pendulum is left the oscillating. The distance moved by the pendulum
in the oscillating is 36 cm, and for each subsequent oscillating, the distance moved is 9/10 of the previous oscillation. Find the total distance moved by the pendulum after 6 oscillations. Okay. Dia bermula dengan 36. Okay, bermula dengan 36. Seterusnya dia akan berkurang. Dia punya hayunan itu berkurang sebanyak 9/10. 9/10. 9/10 tu R dia lah. So kat sini R dia adalah 9/10 lah. Okay, so next dia akan jadi berapa? So kena darab 36. Okay, 36 darab 9/10. So dia akan jadi tu. So dia akan jadi 162/5. Okay, next pula answer darab 9/10. Okay, next akan dapat 729/25. Okay, ini kalau you nak buat secara secara manual boleh, tak ada masalah. Sebab dia nak 6 je kan, sikit saja. So you boleh buat kurang sebanyak 6. Okay, tekan equal je lah. So jadi 6561/250. Next 59049/2500. Next 5311441/25000. 6 lah ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 lah. So dapat lah. Atau kalau tukar dari desimal, find the total distance. Dia nak total distance, so kena tambah pula lah. Okay, kita kena tambah ke semua tu pula, sebab nak total distance kan. So kita akan kira S6 sama juga dengan 36 tambah 162/5 tambah 729/25 tambah 6561/250 tambah 59049/2500 tambah 53141/25000. Okey, tekan tambah 36 tambah 162/5 tambah 729/25 tambah 6561/250. Okey, tambah 59049/2500 tambah 53144 tambah 5314441/25000
Kosong, kosong. Okay, so dapatlah kat sini. Kalau decimal kalau fraction macam tu lah, banyak pula so ambil decimal lah. 168.681 cm Okey, so dapat. So kalau lah katakan untuk kira formula SN S6 so R kita kurang daripada 1. So A 36 kurang daripada 1 depan lah, 1 tolak 9/10 kuasa 6 close bracket over 1 tolak 9/10. Okay, so 9/10 equal kuasa 6 equal 1 tolak answer equal darab 36 equal bahagi bracket 1 tolak 9/10 close bracket equal salah bracket. So jawapan dia sama 168.681 sama. Okay, tu guna formula dengan listing. So terpulang pada kamu lah nak pakai yang satu tak salah listing pun tak salah. Cuma lambat sedikit lah nak tulis kan. Tapi sebenarnya okey je. Okay, B before stopping. Maksud dia berhayun je, dia berhayun ataupun dia stop So kat sini sebab dia kita punya sequence ni adalah dia R dia kurang daripada 1. Lepas tu kurang daripada 1 dan di antara negatif 1 hingga 1. So and then dia adalah GP, geometric progression. So kat sini kita akan cakap dia adalah S infinity sebab memenuhi syarat untuk S infinity. So S infinity adalah A dulu 36 over 1 tolak R 9/10. Okay, so 1 tolak 9/10 equal 36 bahagi answer. So dapatlah 360 jawapan dia. Okay, so itu saja untuk hari ini okay, pembelajaran untuk sum of infinity. Okay, so boleh tengoklah